Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Syuhada binti Khalid. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bu Hartikah kepada kami, iaitu kami harus membahas materi yang telah diberikan kepada kelompok kami, iaitu kelompok 4. Baiklah, hari ini saya akan membahaskan tentang konsep dasar bimbingan dan kaunseling. Baiklah, sebelum kita membahas dengan lebih mendalam tentang konsep dasar bimbingan dan kaunseling, kita harus tahu apakah definisi kaunseling dan bimbingan itu sendiri. Pertama sekali, kaunseling menurut Rogers adalah hubungan membantu di mana salah satu pihak, iaitu pihak kaunselor, bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak yang lain, iaitu klien, agar dapat menghadapi masalahnya dengan lebih baik. Bantuan yang dimaksudkan di sini adalah kaunselor harus menyediakan kondisi, sarana, cadangan ataupun keterampilan supaya klien dapat membantu dirinya sendiri dalam memenuhi rasa aman, merasa harga diri, mempunyai harga diri, mampu membuat keputusan dengan rasa tenang. Manakala bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu ataupun sekelompok orang supaya mereka berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Pribadi-pribadi yang mandiri mencakupi 5 aspek. Yang pertama sekali, mereka mengenal diri mereka sendiri dan juga mereka mengenal lingkungan mereka. Yang kedua, mereka dapat menerima diri mereka sendiri. Yang ketiga, mereka mampu untuk membuat keputusan untuk diri mereka. Yang keempat, mereka mampu untuk mengarahkan diri mereka sendiri. Yang kelima, mereka rasa akan kewujudan diri mereka sendiri. Baiklah, seterusnya saya akan membahaskan tentang asas-asas bimbingan dan kaunseling. Di dalam buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Kaunseling, menurut Prayitno, terdapat 12 asas-asas bimbingan dan kaunseling. Jadi yang pertama adalah asas kerahsiaan. Asas ini menuntut kaunselor untuk menjaga dan merahsiakan segenap data dan juga keterangan tentang klien yang menjadi sasaran layanan. Kaunselor bertanggungjawab untuk memelihara sepenuhnya sehingga kerahsiaan data dan keterangan klien ini benar-benar terjamin. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jika asas kerahsiaan benar-benar sudah tertanam dalam diri klien, maka sangat diharapkan klien dapat dengan secara sukarela membawa masalah mereka kepada pembimbing untuk mereka dibimbing. Manakala yang ketiga adalah asas keterbukaan. Bimbingan ataupun kaunseling yang efektif hanya berlaku apabila mempunyai suasana yang terbuka, baik sama ada klien ataupun kaunselor. Mereka bukan hanya harus terbuka dalam menerima saran-saran dari luar, malah mereka juga harus terbuka dalam ingin bercerita tentang masalah mereka. Ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Asas yang keempat, iaitu asas kekinian. Masalah individu yang ditanggungi mestilah sedang dihadapi, bukannya pernah dihadapi ataupun yang akan dihadapi. Harus kekinian, iaitu yang sedang dihadapi waktu sekarang. Asas yang kelima adalah asas kemandirian. Dalam memberikan layanan, pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri yang dibimbing supaya mereka tidak tergantung kepada orang lain, terutamanya kepada kaunselor. Mereka harus bergantung kepada diri mereka sendiri supaya mereka dapat membantu diri mereka sendiri dalam menyelesaikan masalah mereka. Kalau asas yang keenam, iaitu asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan tidak akan memberi buah ataupun tak dapat mengeluarkan apa-apa hasil jika individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Yang ketujuh adalah asas kedinamisan, iaitu upaya layanan bimbingan dan kaunseling mengkehendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, iaitu mempunyai perubahan yang ke arah lebih baik. Mereka tidak mengulangi hal-hal yang lama bersifat negatif, melainkan perubahan-perubahan yang baru, iaitu perubahan-perubahan yang ke arah lebih baik. Manakala asas yang ke-8 adalah asas keterpaduan.
Layanan bimbingan dan kaunseling harus saling serasi walaupun klien yang dihadapi mempunyai pelbagai karenah ataupun pelbagai segi ataupun pelbagai keadaan yang saling tidak serasi. Jadi mereka harus mencari cara untuk menserasikan antara klien dan juga kaunselor, kerana suasana yang saling tidak serasi akan menimbulkan permasalahan. 9 adalah asas kenormatifan, iaitu usaha bimbingan dan kaunseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik sama ada norma agama, norma adat, norma hukum negara, norma ilmu ataupun kebiasaan hari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses dalam melakukan layanan bimbingan ataupun kaunseling. Dan asas yang ke-10 adalah asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan kaunseling haruslah secara teratur, sistematik dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai dan sesuai dengan keadaan klien. Manakala asas yang ke-11 adalah asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahawa bila seseorang petugas ataupun seseorang kaunselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien tetapi masih tidak dapat membantu klien yang seperti diharapkan, jadi mereka boleh beralihkan tangan mereka daripada klien untuk memberikan kepada mereka ataupun kepada petugas yang lebih arif tentang masalah klien tersebut. 11 adalah asas Tutwuri Handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Itulah 12 asas-asas bimbingan dan kaunseling yang tertulis dalam buku dasar-dasar bimbingan dan kaunseling.